Assalamualaikum. Seterusnya kita teruskan daripada perbincangan sebelum ini. Penerangan tentang apa maksud gegelang pertumbuhan tahunan. Aktiviti kambium vaskula ni adalah tidak seragam bagi pokok-pokok yang tumbuh di iklim sederhana di sepanjang tahun. Jadi kadar pertumbuhan sekunder dia bergantung kepada perubahan musim. Semasa musim luruh, panas dan sejuk, kambium kurang aktif dan membentuk salur dan serat yang nipis. Jadi gelang pertumbuhan dia akan kelihatan berwarna lebih gelap. Manakala semasa musim bunga, kambium lebih aktif dan membentuk salur dan serat yang lebih lebar. Jadi gelang pertumbuhan dia kelihatan lebih cerah. Kedua-dua jenis gelang ni kelihatan pada keratan melintang batang dan dikenal sebagai gegelang pertumbuhan tahunan. Usia pokok boleh ditentukan dengan mengira bilangan gegelang yang terdapat pada keratan melintang batang. Jadi perhatikan rajah ini. Jadi kita dapati memang terdapatlah gelang cerah dan gelang gelap untuk mewakili perubahan yang berlaku mengikut musim. Jadi kalau semasa musim luruh, panas dan sejuk, gelang pertumbuhan tu akan kelihatan berwarna lebih gelap. Tapi semasa musim bunga, kambium lebih aktif dan membentuk salur dan serat yang lebih lebar. Jadi gelang pertumbuhan kelihatan lebih cerah lah. Tumbuhan kawasan beriklim sejuk. Jadi tumbuhan di kawasan beriklim sejuk, jadi negara yang mana mempunyai 4 musim, yang mana kadar pertumbuhan dia tidak seragam. Jadi kadar pertumbuhan pada musim bunga paling tinggi berbanding musim panas, luruh dan sejuk. Pada musim bunga, sumber air dan keamatan cahaya adalah tinggi, persekitarannya lembap dan sel kambium mula membahagi. Salur xilem yang terbentuk ada besar dan nipis untuk mengangkut air bagi proses fotosintesis. Oleh itu kadar fotosintesis adalah tinggi kerana keamatan cahaya yang tinggi. Kemudian pada musim panas, kelembapan berkurang. Oleh itu sumber air untuk proses fotosintesis juga berkurang walaupun keamatan cahaya adalah tinggi. Jadi kelembapan yang kurang ini menyebabkan saiz sel yang terbentuk adalah lebih kecil. Pada musim luruh, keamatan cahaya berkurang menyebabkan xilem sekunder yang terbentuk adalah kecil dan tebal. Pada musim sejuk, kadar pertumbuhan adalah rendah kerana keamatan cahaya paling rendah. Jadi tumbuhan dalam keadaan dorman. Ada komik sedikit untuk merumuskan atau membuat refleksi lah apa yang telah dipelajari.
Bermula dengan pelajar lelaki yang paling kiri ni. Jadi di sini ada pengutaraan lah tentang apakah kepentingan pertumbuhan, ya. Jadi pertumbuhan sekunder ni bertanggungjawab untuk menambahkan diameter batang dan akar untuk sokongan tumbuhan. Kemudian pembentukan lapisan gabus pada batang tadi dapat melindungi pokok daripada jangkitan dan kehilangan air. Xylem yang diperkuatkan oleh lignin pula memberikan sokongan mekanikal kepada pokok itu. Kemudian tentang apakah kepentingan tumbuhan yang menjalani pertumbuhan sekunder terhadap ekonomi negara. Jadi tumbuhan yang menjalani pertumbuhan sekunder biasanya mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana kayu balak yang dihasilkan adalah lebih bermutu. Balak yang terhasil adalah keras dan kuat. Aktiviti 1.2 mengumpul maklumat kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jalankan aktiviti ini secara berkumpulan, ya. Kumpulkan maklumat tentang kepentingan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder daripada pelbagai media seperti buku rujukan, majalah, risalah dan internet. Aktiviti 1.3 mengumpul maklumat tentang jenis pertumbuhan monokot yang mengalami pertumbuhan sekunder anomali, ya. Seterusnya kita lihat apa perbandingan antara tumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode, ya. Persamaan, ya. Pertama, kedua-dua pertumbuhan dapat meningkatkan saiz tumbuhan secara tetap. Kedua, kedua-dua pertumbuhan berlaku pada tumbuhan berkayu. Yang ketiga, kedua-dua pertumbuhan melibatkan pembahagian sel secara mitosis. Ada 3 persamaan antara tumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode. Kemudian perbezaan, ya. Pertama, dari aspek tisu meristem yang terlibat, ya. Pertumbuhan primer melibatkan meristem apex, pertumbuhan sekunder melibatkan meristem lateral iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan berlaku pada batang dan akar di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Pertumbuhan berlaku secara memanjang. Peningkatan kepanjangan batang dan akar tumbuhan manakala bagi pertumbuhan sekunder dia melibatkan meristem lateral iaitu cambium vascular dan cambium gabus. Bahagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan berlaku apabila pertumbuhan primer telah terhenti pada batang dan akar yang telah matang. Bagi arah pertumbuhan primer berlaku secara memanjang. Pertumbuhan sekunder yang berlaku
secara jejari. Kesan pertumbuhan primer, peningkatan kepanjangan batang dan akar tumbuhan. Manakala bagi pertumbuhan sekunder, peningkatan ukur lilik batang dan akar tumbuhan. Kehadiran tisu berkayu bagi pertumbuhan primer tidak mempunyai tisu berkayu, bagi pertumbuhan sekunder mempunyai tisu berkayu. Perbandingan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Pertama, pertumbuhan tidak berhenti dan tumbuhan biasanya sangat tinggi. Bagi tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, pertumbuhan biasanya berhenti selepas 1 atau 2 musim dan tumbuhan adalah tidak tinggi. Tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder tidak mempunyai meristem sisi atau kambium, tidak mempunyai tisu berkayu, tidak mempunyai kambium gabus, hanya hidup untuk semusim atau 2 musim sahaja. Pertumbuhan berlaku hanya semasa tumbuhan hidup. Apa kepentingan pertumbuhan primer dan sekunder? Pertumbuhan primer adalah penting bagi pemanjangan pokok supaya dapat mencapai ketinggian yang maksimum. Dengan itu, tumbuhan dapat menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Xylem dan phloem primer yang dibentuk semasa pertumbuhan primer memainkan peranan penting. Xylem primer berfungsi mengangkut air dari akar ke daun, manakala phloem primer berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Tisu xylem juga memberi sedikit sokongan kepada tumbuhan. Akar juga mengalami pertumbuhan primer dan memanjang untuk mendapatkan air. Pertumbuhan sekunder juga lebih banyak menghasilkan tisu phloem dan tisu xylem yang baru bagi menggantikan tisu phloem dan tisu xylem yang telah rosak atau tua. Tisu xylem yang tua di bahagian tengah tidak berfungsi lagi dan berubah menjadi kayu bagi menyokong tumbuhan. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana dapat menghasilkan kayu balak seperti Shorya sp iaitu meranti dan Balanocarpus sp iaitu pokok cengal. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai kayu yang kuat dan keras. Tumbuhan ini sesuai digunakan sebagai struktur rumah, bot, perabot, pagar, pintu dan lain-lain. Kehadiran gelang tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan barang perhiasan. Kayu dan kulit pokok setengah tumbuhan seperti Hopi sp iaitu merawan dan meranti dapat menghasilkan resin dan minyak. Jadi bahan-bahan ini dapat dikomersialkan sebagai varnis, bahan pelekat, minyak wangi dan ubat-ubatan.
Okey, jadi selamat menjawab soalan dalam praktis formatif 1.2. Okey, kamu siapkan soalan dan jawapan dalam buku latihan kamu, iaitu buku panjang